Hai semua, saya Lon Siwei dan dalam video ini, saya ingin berkongsi dengan anda tentang beberapa tips untuk meningkatkan kemahiran bertutur supaya anda boleh memperoleh makan yang cemerlang semasa menduduki ujian lisan. Jadi tanpa membuangkan masa, jom kita mula. Sebelum mula, jangan lupa untuk like and share video ini dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Sekarang saya akan kongsikan tips bagi ujian lisan. Terdapat 3 tips yang akan saya kongsi. Tips pertama, mempunyai pemikiran kritis. Apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis bermakna anda dapat memberi idea yang bernas dan matang, boleh berfikir dari segi yang berbeza, dan juga dapat menganalisis soalan dengan baik. Jika anda hendak mempunyai pemikiran kritis, anda perlu melakukan 3 perkara, yaitu jawab soalan, guna putaminda, dan buat latihan lisan. Pertama, jawab soalan. Korang mesti akan tanya, nak cari soalan apa? Semasa anda menjawab kertas 2BM, dalam bahagian soalan ke-6 dan ke-7 ada soalan kibatkan. Itulah soalan yang boleh anda guna untuk menjalankan latihan bagi ujian lisan. Mari lihat soalan ini. Melancong ke tempat bersejarah hendaklah digalakkan kepada para remaja supaya mereka boleh menghargai warisan dan budaya bapa dan nyonya. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan kedatangan pelancong ke tempat bersejarah? Lepas baca soalan, anda boleh lihat kata kunci soalan ini, yaitu langkah-langkah menggalakkan pelancong ke tempat bersejarah. Bagi saya akan jawab soalan ini macam ini. Pihak kerajaan boleh memperuntukkan wang untuk membaik pulih dan memelihara bangunan bersejarah. Hal ini demikian kerana sesetengah bangunan bersejarah telah mengalami kemusnahan disebabkan oleh hujan asid. Selain itu, Bina Masa juga boleh mempromosikan keistimewaan tempat bersejarah dengan memanfaatkan platform media sosial. Contohnya, Facebook, Instagram, dan Twitter. Di samping itu, agensi pelancongan juga memainkan peranan yang amat dominan dalam menggalakkan kedatangan pelancong ke tempat bersejarah. Ejen perlulah memasukkan tempat bersejarah sebagai salah satu pakej pelancongan supaya dapat merangsang ekonomi negara kita. Keluarga anda bercadang untuk melancong ke luar negara pada cuti sekolah yang akan datang. Namun, anda berpendapat melancong di dalam negara adalah lebih baik daripada melancong ke luar negara. Bagaimanakah cara anda hendak memujuk keluarga anda supaya memilih destinasi pelancongan dalam negara? Lepas baca soalan, gariskan kata kunci. Cara anda memujuk keluarga memilih pelancongan dalam negara. Bagi saya akan jawab soalan ini macam ini. Saya akan memberikan penerangan kepada ahli keluarga saya tentang kebaikan melancong dalam negara. Selain itu, saya akan menunjukkan iklan atau promosi yang menarik kepada ahli keluarga. Di samping itu, saya juga akan menyenaraikan destinasi menarik dalam negara yang dapat setanding dengan negara luar. Saya akan melayari maklumat dan memberikan maklum balas pelancong lain tentang destinasi ini.
Kedua, guna peta minda. Senaraikan isi utama atau huraian bagi soalan karangan. Saya akan tunjukkan video bagaimana untuk guna peta minda untuk membuat latihan bagi ujian lisan. Okey, sekarang saya ingin mengajar anda cara untuk menggunakan peta minda untuk membuat latihan bagi ujian lisan. Soalan ini diambil daripada soalan percubaan negeri Perlis. Jadi, mari lihat soalan ini. Teknologi moden perlu diaplikasikan dalam memastikan sektor pertanian negara terus maju dan mampu bersaing dengan negara lain. Penggunaan teknologi yang serba moden dan terancang mampu meningkatkan hasil tanaman. Hal ini juga mengurangkan pergantungan kepada tenaga pekerja asing, sekaligus kos sebuah perusahaan pertanian itu dapat diminimumkan. Berdasarkan petikan di atas, terdapat berbagai kebaikan penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian. Beri komen anda. Okey, selepas baca soalan ini, anda mesti mendapati bahawa terdapat 3 isi yang telah dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Okey, isi utama yang pertama ialah meningkatkan hasil tanaman, mengurangkan pergantungan kepada tenaga pekerja asing, dan juga kos sebuah perusahaan pertanian dapat diminimumkan. Okey, 3 isi. Jadi kita boleh guna 3 isi ini untuk buat peta minda dan juga senaraikan isi lanjutan. Okay. Dan tajuk karangan ini ialah kebaikan penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian. Anda boleh ambil selai kertas ataupun guna apa-apa gadget untuk membuat peta minda. Dan mari lihat isi utama yang pertama. Meningkatkan hasil tanaman yang lebih berkualiti. Dan bagi korang yang berada dalam kelas Science Stream, anda mesti tahu bahawa terdapat kaedah bioteknologi. Dan kaedah tersebut dapat membantu golongan petani dalam penemuan bakar baharu. Dan bakar baharu ini mestilah lebih berkualiti. Dan bakar tersebut dapat menyediakan persekitaran yang lebih baik kepada pertumbuhan tanaman. Dan secara tidak langsung, tanaman ini dapat mempunyai daya ketahanan yang lebih tinggi terhadap penyakit. Okey, mari lihat isi kedua. Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, terdapat teknologi satelit yang telah diimplementasikan oleh golongan petani untuk menjalankan pemantauan terhadap kawasan pertanian secara menyeluruh. Dan berbanding tenaga manusia, teknologi satelit dapat menjalankan pemantauan dengan lebih cepat dan tepat. Okey, bagi huraian ini, saya akan tulis huraian lanjutan, iaitu penggunaan imej satelit berserta dengan drone dapat membolehkan petani untuk mengenal pasti kawasan yang memerlukan perhatian dan penjagaan khusus. Terakhir ialah meminimumkan kos perusahaan pertanian. Dan teknologi moden terdapat kaedah kawalan biologi. Dan kaedah kawalan biologi ini dapat membantu untuk mengawal makhluk perosak tanpa menggunakan racun serangga. Dan secara tidak langsung, golongan petani tidak perlu membeli racun serangga dan mereka dapat menjimatkan wang. Ataupun anda boleh tulis, golongan petani dapat menghasilkan tanaman berorganik yang mempunyai permintaan yang lebih tinggi dalam pasaran komoditi. Dan hal ini dapat membantu golongan petani untuk melipat gandakan pulangan. Ketiga, buat latihan lisan. Tetapkan had masa semasa membuat latihan. Anda boleh menetapkan masa selama 1 hingga 1.5 minit bagi satu soalan hebat. Anda juga boleh menetapkan masa selama 30 saat hingga 1 minit untuk fikir jawapan jika anda masih tidak mahir untuk jawab soalan. Anda mesti tahu bahawa masa untuk membuat persediaan bagi ujian lisan bahagian individu ialah 3 minit dan masa ujian lisan individu berlangsung ialah 5 minit. Inilah contoh soalan individu lisan.
Inilah jawapan bagi soalan individu. Tips kedua, mengumpul bahan. Anda boleh cari karangan berdasarkan 18 tema di SKP. Selepas cari karangan, Anda haruslah membuat nota ringkas selepas Anda kumpulkan karangan berdasarkan 18 tema. Anda boleh membuat nota berdasarkan beberapa aspek, yaitu isi utama, huraian, contoh, peribahasa dan juga penanda wacana. Anda juga boleh cuba untuk tulis isi lanjutan berdasarkan isi utama karangan yang telah Anda kumpul. Anda boleh memuat turun tema di SKP dalam bahagian description. Bagi setiap tajuk, cari karangan atau isi mengenai kepentingan atau kebaikan, kesan, langkah, punca, keburukan, dan ciri-ciri. Contoh, bagi tema perpaduan, Anda boleh cari karangan berdasarkan kepentingan perpaduan, cara memupuk perpaduan, punca perpaduan semakin luntur. Jika Anda mempunyai suara yang tidak kuat, pemeriksa pastilah tidak dapat dengar jawapan Anda dengan jelas. Dan bagi mereka yang mempunyai keyakinan diri yang rendah, mereka tidak dapat memperoleh markah yang cemerlang. Jadi, terakhir adalah sangat penting, yaitu meningkatkan keyakinan diri. Saya akan mengajar Anda cara untuk berubah dari keadaan ini pada ini. Terdapat 4 tips yang mampu membantu Anda meningkatkan keyakinan diri. Pertama, baca. Cari petikan pemahaman ataupun karangan untuk melatih membaca. Anda perlulah membaca dengan kuat dan ulang membaca sehingga Anda tidak gagap. Hal ini adalah sangat penting kerana Anda diwajibkan untuk membaca seluruh petikan dengan sebutan, intonasi, jeda yang betul dan dengan lancar ketika ujian lisan individu berlangsung. Kedua, latih. Anda boleh cuba untuk bertutur depan cermin. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengubah postur badan dan juga meningkatkan kemahiran untuk memandang ketika berkomunikasi dengan orang lain. Anda juga boleh membuat rakaman video ketika Anda membuat latihan lisan. Ketiga, tutor. Berlatih bersama dengan ahli kumpulan Anda adalah sangat signifikan. Semasa membuat perbincangan dalam kumpulan lisan, Anda seharusnya aktif dalam memberikan idea. Anda juga boleh cuba untuk berfikir huraian lanjutan berdasarkan idea yang dikemukakan oleh ahli Anda. Keempat, jawab. Ketika bidik-misi dijalankan, Anda hendaklah sentiasa menjawab soalan yang ditanya oleh guru. Jika Anda berasa malu dan takut untuk membuat kesalahan, Anda boleh mencatat idea Anda pada kertas dan tanya guru selepas bidik-misi. Setelah ini saja video saya. Jika Anda rasa video ini amat berguna, sila like dan share video ini kepada rakan-rakan Anda dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini.
Wish you guys all the best and good luck. Bye. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall.